Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak didik Ustazah? Semua sihat? Alhamdulillah. Dapat kita berjumpa hari ini untuk Ustazah menerangkan pelajaran 8, bahagian hadis yang bertajuk Hindari Dosa-Dosa Besar. Ini merupakan mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM tahun 2021. Saya, Ustazah Siti Zahira, akan menerangkan sedikit mengenai tajuk ini. Sudah bersedia semua? Baiklah anak-anak semua. Hadis tersebut ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala syirku billahi wa syirk. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlu nafsi lati kharamallah illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kebenaran. Wa aklu riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumal zaf, dan lari daripada medan peperangan. Wa qazfu muhsanati mu'minatil qafilat, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Ini adalah hadis daripada pelajaran 8, iaitu hindarilah dosa-dosa besar. Terdapat 7 dosa besar di dalam hadis ini. 7 dosa besar tersebut ialah yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir ataupun perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh ataupun perbuatan membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan dosa besar yang ketujuh adalah menuduh perempuan yang beriman dan suci itu berzina. Dosa besar yang pertama ialah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, syirik jali. Yang kedua, syirik khafi. Syirik jali bermaksud nyata, nampak, jelas. Syirik khafi bermaksud tersembunyi, tak nampak. Apakah maksud yang sebenar daripada segi istilah syirik jali? Maksudnya, menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al. Af'al juga bermaksud menyekutukan Allah dengan sesuatu daripada segi perbuatan. Apakah contoh-contohnya? Contohnya, menyembah berhala, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah, meyakini alam dikuasai oleh selain pada Allah. Kesan syirik jali ini adalah merosakkan akidah. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi maksud daripada segi istilah ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Contohnya, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Merasa hebat dengan amalan sendiri. Sombong dengan kelebihan duniawi. Kesannya, syirik khafi ini, dia boleh merosakkan pahala amalan seseorang. Yang kedua, sihir. Maksud sihir ialah perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin atau makhluk halus. Contohnya, santau, pukau, pelaris, minyak pengasih. Kesannya pula ialah
mengakibatkan kesakitan pada tubuh badan, mencetuskan pergaduhan. Cuba teka. Perbuatan ini adalah perbuatan membunuh. Masya Allah. Dosa besar yang ketiga ialah membunuh. Membunuh bermaksud perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau sebagaimana gambar yang ditunjukkan. Kesannya pula, menyusahkan keluarga mangsa dan memporak-perandakan kehidupan. Keempat, makan riba. Makan riba bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contoh makan riba, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Kesannya, makan riba ini boleh menjejaskan ekonomi umat Islam. Cuba teka. Apakah gambar yang dipaparkan ini? Yang kelima, dosa besar tersebut ialah makan harta anak yatim. Bermaksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya, membelanjakan harta tersebut untuk kegunaan peribadi ataupun menyalahgunakan harta anak yatim tersebut. Kesannya boleh mengakibatkan penindasan kepada anak yatim tersebut dan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Cuba teka, apakah masuk gambar ini? Dosa yang keenam, lari dari medan peperangan. Maksudnya, meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya, melarikan diri dari pasukan yang sedang bertempur. Enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesan daripada lari daripada medan peperangan ialah keselamatan umat Islam dan negara terancam. Negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Dan dosa besar yang terakhir, yang ketujuh, menuduh perempuan yang baik berzina ataupun dikenali sebagai qazaf. Maksudnya, menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinahan tanpa membawa saksi. Contoh, percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina atau memanggil seseorang wanita wahai pezina. Kesannya boleh menjatuhkan maruah wanita tersebut dan mencetuskan perbalahan. Pengajaran daripada hadis ini, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Yang keempat, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Dan yang keenam, kita hendaklah menghindari diri daripada menuduh orang lain berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara. Ya, sekarang sudah sampai masanya untuk anak-anak didik saya menjawab soalan ulang kaji. Ada 7 soalan ulang kaji. Soalan nombor 1 hingga nombor 6 adalah soalan subjektif. Manakala soalan nombor 7 adalah soalan kebat.
Selamat menjawab soalan ulang kaji dengan betul. Diharap awak semua faham dengan apa yang saya ajarkan pada hari ini. Pelajaran 8 yang bertajuk Hindari Dosa-Dosa Besar dalam bidang hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.